Berita terburuk yang kedua ialah hidup pada zaman Dajjal. Maksudnya Ustaz, kalau satu orang tu mati sebelum fitnah Dajjal muncul, adakah dia bertuah? Jawapannya ya. Sekiranya seseorang itu mati sebelum muncul Dajjal, bermaksud dia bertuah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apabila keluar Dajjal walaupun 40 hari, tetapi tugas pertama dan tugas ke-100 Dajjal, tujuan dia keluar ialah untuk mengeluarkan iman daripada diri umat Nabi Muhammad SAW. Dia tak ambil harta tuan-tuan, dia tak ambil isteri dan anak-anak perempuan tuan-tuan. Dajjal tak ambil kekayaan dan rumah tuan-tuan, tetapi Dajjal daripada hari pertama sampailah hari ke-40 dia keluar, yang dia nak rentap ialah iman yang paling berharga yang ada dalam tubuh badan kita hari ini. Sebab tu ayat pertama yang dia keluar, ana rabbukum, aku ialah Tuhan kalian. Dia tak pukau tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah risau dia pukau kita tak senang ke Ustaz. Dajjal tidak memukau siapa-siapa. Dia adalah orang, dia adalah manusia. Dia bukan jin, dia bukan binatang, dia bukan malaikat, dan dia bukan syaitan. Dia adalah manusia yang berjalan, yang makan, melihat, tetapi dikurniakan oleh Allah SWT sihir. Kalau dia datang ke depan, dia bercakap. Di mana pun Dajjal pergi satu hari nanti, di mana pun Dajjal pergi dan ziarah satu hari nanti, waktu dia buat tour tu, dia ada Dajjal tour. Berapa hari Ustaz? 40 hari. Pucung dia datang tak Ustaz? Tak payah sebut pucung. Dajjal sebut dalam satu hadis sahih, tidak ada kampung, tidak ada bandar, tidak ada lorong kecuali aku akan sampai. Tak payah sebut bangsa Ria, tak payah sebut ni nak baca tadi lah waktu datang tadi ni. Apa dia lagi tadi? Tidak ada kampung, tidak ada bandar, aku akan sampai. Setiap kali dia sampai, dia manusia. Ayat pertama yang akan dia cakap, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Matanya 2, telinganya 2, tangannya 2, jari-jarinya 10. Dia bukan yang macam tuan-tuan tengok tokong di berhala, di kuil apa semua, tangan 12. Manusia. Buta sebelah kanan, tengok di sebelah kiri. Ada rambut, ada kuku, manusia. Tak ada ekor, tak ada sayap, dia manusia. Dia cakap keluar darah, tak darah. Dia manusia, dia cakap tak keluar darah, dia manusia, dia bercakap. Dia tak pukau siapa-siapa tuan-tuan. Hanya yang akan menyelamatkan kita, membezakan kita dengan pengikut Dajjal ialah iman kita. Itulah persiapan terbesar umat akhir zaman. Iman. Tuan-tuan bayang, cerita Dajjal ni 3 jam. Saya sebut 10 minit je malam ni, 10-15 minit. Sebab banyak ceramah saya kan dah sebut tentang Dajjal ni. Saya sebut 10 minit, saya kita masuk tajuk dukhan sikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia akan keluar di Asfahan. Hadis yang kedua Nabi sebut sahih di Khurasan. Asfahan, Khurasan, kedua-duanya di Iran. Jangan risau, bukan Selangor,
bukan Johor. Kan? Nabi sebut dengan jelas dia akan keluar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, berapa lama dia akan hidup? Ni saya nak kait dengan iman. Saya cerita ni nak kait dengan iman supaya saya dan kita semua melakukan persiapan. Nabi pun sebut yamkuthu arba'ina yauman. Dia akan hidup hanya 40 hari kemudian dibunuh. Kita pun rasa alhamdulillah 40 hari Ustaz. Takkan dan sampai sini kot. Jangan alhamdulillah lagi. Dengar dulu. Sekejap. Sekejap baru innalillah. Dia hidup 40 hari, tetapi hari pertama dia muncul, kata Rasulullah, panjang hari pertama itu setahun. Tak faham? Okey. 24 jam sehari. Sehari 24 jam, darab 360. Dapat lebih kurang 8,000 jam sehari. Hari pertama Dajjal keluar, panjang hari pertama tu 8,000 jam. Ustaz sebut angka tu simbolik ke hakikat? Saya nak jawab kat tuan-tuan, angka itu hakikat. Berdasarkan dua dalil. Kedua-dua hadis sahih. Iaitu apabila sahabat tanya, ya Rasulullah, ketika hari pertama yang panjangnya setahun itu, cukupkah kami solat 5 waktu? Nabi pun jawab, tidak. Uqduru lahu qadrah. Kalian mesti buat anggaran. Takat tu Nabi berhenti. Ulama hari ni sebut, maksud anggaran itu ialah selepas kita solat subuh, kita anggarkan berapa lama tempoh subuh nak ke Zuhur. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 jam. Selepas kerjakan semayang subuh, berlalu 7 jam, wajib kerjakan semayang Zuhur. Dan begitulah seterusnya. Itu fiqh dia. Itu fiqh dia. Tuan-tuan. 365 hari. 8,000 jam. Panjang. Yang saya nak sebut kepada tuan-tuan sekarang ialah hari pertama panjangnya 365 hari, kata Rasulullah. Hari yang kedua panjangnya sebulan, hari yang ketiga panjangnya seminggu, hari yang keempat hari-hari biasa 24 jam. 365 plus 30 plus 7 plus 36 lebih kurang. Kesemua sekali tempoh untuk Dajjal buat tour dia lebih kurang 400 hari. Lebih kurang 400 hari. Sempat ke Ustaz? Dijawab oleh soalan kedua daripada sahabat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, berapa kelajuan Dajjal? Soalan yang sama yang kita fikir sekarang ni, laju ke Dajjal ni? Maka Nabi pun jawab, kal ghaith istadbarat hurrih, seperti awan yang ditiup angin kencang. Tuan-tuan, angin kencang, tuan-tuan ingat 100 km yang taufan yang kencang tu boleh mencecah 1000 km. Tu yang angkat rumah, yang angkat kereta pusing-pusing. Kereta pusing. Nabi sebut kelajuan Dajjal naik apa? Wallahu a'lam. Saya tak mau sebut, takkan saya nak sebut Boeing kot. Mesti Boeing ni. Itu yang salah tu. Kalau ulas macam tu yang salah tu. Nak naik apa lagi? Mesti jet. Wallahu a'lam, tetapi dia begitu laju bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, dan laju itu bukan dia seorang, ramai dengan pengikutnya. Nampak? Laju itu beserta pengikut-pengikutnya. Kita tak apalah yang tu. Kemudian
selama 400 hari itu bumi tidak mengeluarkan sebutir pun gandum dan beras, langit tidak menurunkan setitis pun hujan. Dengar elok, ini nak sampai kepada tajuk iman ni. Nak sampai, yang pernah dengar ceramah saya dalam YouTube, dia dengar dah lah ni. Tuan ah. Pada hari pertama kemunculan Dajjal, tidak ada setitis pun air daripada utara ke selatan, barat ke timur. Setitis pun tak ada. Hari pertama. Tuan-tuan jangan buat pelik. Tuan-tuan jangan buat pelik. Saya nak cerita kat tuan-tuan sikitnya. Malaysia, kalau kemarau 3 bulan saja, kemarau 3 bulan, Semenanjung Malaysia, kemarau 3 bulan saja, semua sungai dalam Malaysia akan susut kadar dia. Semenanjung Malaysia, kalau kemarau 3 bulan, 3 bulan je, ke semua empangan air dalam semenanjung akan susut dan beberapa negeri akan mula mencatu air. Berapa tahun? Tak payah tahun, 3 bulan je. Pernah berlaku tak di Malaysia? Pernah. Saya melihat berita tu. Waktu tu saya dah balik daripada Syria, saya tengok kan. Selepas 3 bulan kemarau, beberapa negeri mengumumkan pencatuan air, catu. Paras sungai menyusut, empangan seluruh semenanjung menyusut. 3 bulan. Kalau 5 bulan, seluruh negeri di semenanjung akan mencatu air. Kalau setahun, maka begitulah yang akan berlaku berdasarkan satu hadis dhaif, iaitu Allah mengarahkan langit untuk tidak menurunkan hujan sebelum zaman kemunculan Dajjal. Tuan-tuan, Allah Ta'ala arah langit, jangan hujan, jangan hujan, jangan hujan. Selepas beberapa tahun, serta merta seluruh muka bumi Allah, setitis air pun tiada. Tuan-tuan boleh bayang zaman Dajjal, begitulah zaman dia. Ketika tiada setitis pun air turun daripada langit, tumbuhan apakah yang tuan-tuan harap untuk naik di atas muka bumi? Tak ada. Tiada sebiji gandum dan tiada sebutir beras. Tak ada. Hari itulah Dajjal muncul. Lalu sahabat bertanya, sahabat yang dah fikir tadi yang Nabi sebut, hari pertama panjangnya setahun, hari kedua panjangnya sebulan, hari ketiga panjangnya seminggu, semua sekali panjang 400 hari, tiada setitis air, tiada sebiji gandum, tiada sebutir nasi. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa makanan orang beriman? Tuan-tuan, manusia, satu orang manusia tak ada makanan, berapa hari mati? Dan minuman. Tiada makanan dan tiada minuman, berapa hari mati? 2 minggu mati lagi. Saya tak tahu ni. Tiada makanan dan tiada minuman, 2 minggu belum. Doktor ada tak seorang? Doktor ke? Seminggu. Kita katalah sebulan. Sebulan mustahil. Tak apa hidup sebulan. Satu orang manusia normal tanpa setitis air, tanpa satu makanan, berapa hari boleh tahan? Kita kata 2 minggu lah, mati. Bila Nabi cerita kepada sahabat panjangnya zaman Dajjal yang tiada makanan dan minuman, Nabi sebut setitis air pun tiada. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah makanan orang beriman sepanjang hari itu? Sebab orang beriman ketika Dajjal bawa bergunung ganang makanan, bergunung ganang. Orang beriman kekal dengan iman mereka di rumah mereka. Kalau Dajjal berimpun di Stadium Nasional Bukit Jalil, kan ramai.
orang beriman takkan pergi walaupun seorang. Kalau pergi juga orang beriman dengan menyangkakan dirinya kuat, kata Rasulullah, dia akan ikut Dajjal tu. Jadi tak benda tu? Jadi. Ada satu pakcik, dia nak pergi tengok. Nabi cerita. Ada satu orang memang beriman. Nasib dia tak baik, dia kata nak pergi tengok juga. Kerana dia tidak mendengar hadis yang bahawasanya Rasulullah melarang, ketika mana kamu mendengar kedatangan Dajjal, maka janganlah pergi ke arah dan tempat perhimpunannya. Dia pergi, akhirnya dia ikut Dajjal, mengaku Dajjal itu Tuhannya. Tuan-tuan, bila sahabat tanya, ya Rasulullah, apa makanan orang beriman sepanjang itu? Nabi pun sebut. Tuan-tuan tengok apa Nabi sebut. Adakah Nabi nak sebut setiap rumah orang beriman akan keluar satu tempayan zam-zam dan 100 biji kurma ajwa? Oh, lega kurma Nabi selamatkan kita. Maka bertahanlah satu hari satu kurma dan satu hari seteguk zam-zam itu. Tuan-tuan perlu menggunakan akal, dan ketika itu tuan-tuan tak boleh nak menjangkaui logik akal. Kerana jawapan Rasulullah kepada soalan sahabat sepanjang berapa ratus hari itu, Nabi sebut makanan orang beriman ialah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Zikir Ustaz tak ada, yang buat macam ni tak ada. Buat macam ni. Tuan-tuan fikir sekarang ni, saya minta sekarang ni, malam ni, sekarang ni, dalam masjid ni, lebih kurang 400 hari itu tuan-tuan, bila sampai waktu pagi, tuan-tuan akan ajak anak dan isteri yang beriman sebut subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Nabi kata akan rasa kenyang. Rasa kenyang, seolah-olahnya tuan-tuan betul-betul makan sepinggan makanan. Rasanya rasa. Kemudian sekejap lagi tengah hari lapar semula. Ya, lapar semula seperti manusia biasa. Sampai waktu tengah hari, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kenyang. Rasa. Sendawa dah Ustaz? Tanya sendawa pula dah. Ni yang malas cerita ni. Rasa. Berapa ramai di kalangan kita yang malam ini yang boleh melakukan ibadah sehingga dia merasakan kekenyangan. Kita lagi baca Quran, lagi lapar ke lagi kenyang? Lagi lapar. Tambah kalau baca sejuzuk. Oh. Ni lagi dengar majlis ilmu ni, lagi lapar ke lagi kenyang? Lagi lapar. Tuan-tuan bayangkan ketika itu bagaimana nak melayan logik akal kita selama ratus hari. Dengan perkataan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka antara persiapan terberat umat Nabi Muhammad hari ini, sekarang ini, malam ini, akhir ini ialah membina iman mereka. Nak bina iman ni antara caranya ialah melalui ibadah, membanyakkan amal ibadah, membanyakkan zikir dan Quran. Antara cara nak membina iman pada zaman ini ialah dengan menuntut ilmu. Seminggu mesti dan wajib ada sekali ataupun dua kali di dalam majlis ilmu. Mesti dan wajib.